Takut kawan lain baca tak mesej? Takut tak baca. Okey, 9, tunggu lagi. Alif, mana Alif? Hidayat. Okey, Alif. Good. Hidayat mana? Dia boleh masuk tak ni? Dia boleh masuk tak guna MOE punya account ni, Hidayat? Okay, sementara tu cikgu ulang balik lah. Saya imbas semula pelajaran kita minggu lepas. Bab sebatian cover ni memang soalan favourite lah. Dalam kertas 1 memang of course keluar dan juga dalam kertas 2 selalu keluar lah. So kita ni saya ulang balik pelajaran minggu lepas. Kita boleh nampak ke slide cikgu? Boleh. Boleh Boleh. Okay. So kita ni saya ulang sepintas lalu. Minggu lepas kita dah belajar sehingga sifat kimia alkina. Jadi walaupun kamu dalam tingkatan 5 ni kamu belajar ada 6 siri homolog iaitu alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik, sebelum tadi ada alkuna dan juga ester. Tetapi bagi alkuna dan ester kita tidak perlulah belajar tentang sifat kimianya. Jadi untuk alkana ada 2 sifat kimia yang kamu perlu tahu iaitu pembakaran dalam oksigen berlebihan dan juga tindak balas penukar gantian. Oleh kerana alkana ini merupakan hidrokarbon tepu, maka dia hanya boleh mengalami tindak balas penukar gantian. Tidak boleh tindak balas penambahan ni sebab dia dah tepu. Bagi alkina pula,
kita perlu belajar sifat kimianya iaitu pembakaran. Kemudian alkina boleh mengalami tindak balas penambahan kerana alkina merupakan hidrokarbon tak tepu. So boleh tambah lagi bahan kimia. So dia mengalami tindak balas penambahan. Ada 5 jenis tindak balas penambahan iaitu penghidrogenan, kita tambah hidrogen, penghalogenan, kita tambah halogen, hidrogen halida, kita tambah hidrogen halida, misalnya hidrogen klorida ataupun hidrogen bromida. Kemudian penghidratan, kita tambah air, hidrat daripada perkataan hidro, air, maka kita tambah air, dan pengoksidaan kita tambah oksigen. Seterusnya, yang ketiga adalah tindak balas pempolimeran penambahan. Dan hari ini kita akan lihat pula sifat kimia bagi alkohol. Sebelum tu kita akan lihat penyediaan alkohol. Ada 2 cara penyediaan alkohol, sama ada melalui proses penapaian ataupun daripada alkina. Okey, kemudian kita akan lihat juga pembakaran. Pembakaran bagi alkana, alkina dan alkohol sama saja hasilnya iaitu karbon dioksida dan air. Seterusnya kita akan lihat tindak balas pengoksidaan bagi alkohol, pendehidratan bagi alkohol dan tindak balas pengesteran. Dan akhir sekali kita akan lihat sifat kimia bagi asid karboksilik. Sebenarnya ini boleh kamu imbas balik, ingat semula pelajaran tingkatan 4 bab asid, base dan garam. Kita dah belajar tentang asid, di mana asid boleh mengalami, kalau asid secara umum dia boleh mengalami tindak balas penetralan dengan base ataupun alkali. Kemudian asid boleh bertindak balas dengan karbonat logam dan asid boleh bertindak balas dengan logam yang reaktif. Okay. Dan selain daripada itu, asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol, nanti kita lihat untuk menghasilkan ester yang dipanggil tindak balas pengesteran. Tindak balas pengesteran. Okey. Sekejap saya masukkan ni sekejap. Ayat ni sekejap. Sekejap Okey. Sekejap boleh masuk Okey. Boleh nampak tak slide? Boleh. Boleh. Okey. So saya patah balik. Okey, ni tadi. Kemudian minggu lepas kita dah lihat sifat kimia bagi alkana dan alkina. Saya ulang semula dengan cepatlah. So kalau kita bermula dengan alkina, kita ambil contohnya etina. So bila alkina dia ada ikatan ganda 2, misalnya kalau etina add bermaksud 2, so 2 karbon, dan formula molekulnya C2H4. Jadi oleh kerana dia adalah hidrokarbon tak tepu, maka dia boleh mengalami tindak balas penambahan. Okey, contoh tindak balas yang pertama, tindak balas penambahan yang pertama adalah penghidrogenan, di mana kita tambahkan hidrogen, makin nikel, Ni nikel, dan dipanaskan pada suhu 180 darjah Celsius, maka alkina ataupun contoh di sini etina akan Cikgu, Hidayat pakai akaun sendiri. Dia suruh cikgu invite dia. Saya dah invite, tak boleh? Dia tak boleh nak masuk pakai. Dah cikgu, saya dah masuk dah. Dah, tadi saya dah invite. Cikgu dah invite dah. Okey. Okey, sambung So alkina boleh mengalami tindak balas penambahan. Yang pertama penghidrogenan. So bila penghidrogenan bermaksud kita tambah hidrogen. Hidrogen makin nikel, ini syarat-syarat dia, makin nikel dan suhu 180 darjah Celsius. Ikatan ganda 2 akan jadi ikatan tunggal. So bila dia jadi ikatan tunggal, ada 2 ikatan yang masih kosong lah. Tu yang kita tambahkan hidrogen. Hidrogen kan H2, so satu hidrogen akan
masuk pada karbon yang pertama dan satu lagi pada karbon yang kedua. Itu dia. Ini dipanggil tindak balas penghidrogenan. Minggu lepas saya dah explain. Saya guna warna sebab untuk membantu ingatan. Tetapi kamu jangan salah faham ada warna yang saya gunakan tu bukanlah warna sebenar bahan berkenaan. Tapi ada warna yang saya gunakan tu memang warna sebenar bahan yang berkenaan. Jadi contoh kat sini, karbon cikgu guna warna hitam sebab saya nak kaitkan dengan arang. Arang adalah satu contoh karbon yang mengandungi unsur karbon. So arang kan warna hitam. Benar hidrogen pula, kamu kena ingat jangan salah faham, gas hidrogen dia tidak berwarna. Tetapi saya gunakan pelambangan saja warna biru kerana gas hidrogen kalau terbakar dalam oksigen berlebihan, dia akan menghasilkan nyalaan yang warna biru. Okey, jadi etina mengalami tindak balas penghidrogenan bertukar menjadi etana atau alkina menjadi alkana melalui tindak balas penghidrogenan. Syarat-syaratnya kita tambah reagent hidrogen, mangkin nikel dan suhu 180 darjah Celsius. Kemudian kedua-dua alkana dan alkina ini boleh mengalami tindak balas tindak balas pembakaran dalam oksigen berlebihan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Alkina dua-duanya terbakar dalam oksigen berlebihan, hasilnya sama iaitu karbon dioksida dan air. Yang ni pun sama, saya gunakan warna pelembangan saja. Saya gunakan warna orange kemerahan ni nak kaitkan dengan warna api lah, nyalaan api. Okay, so karbon kita kekalkan hitam, oksigen ni tadi sebab daripada pembakaran ni tadi, saya guna warna orange kemerahan, so saya gunalah warna yang sama. Dan hidrogen kita kekalkan warna biru. Okay. Seterusnya, kita patah balik tengok alkina iaitu etina. Dia boleh mengalami tindak balas penambahan yang kedua iaitu pengoksidaan. Okey, kalau pengoksidaan ni daripada perkataan oksigen, bermaksud kita tambah oksigen. Daripada mana sumber oksigen tu? Kita boleh dapatkan oksigen tu sama ada daripada KMNO4 ni, kalium manganat 7, atau kalau tak nak guna kalium manganat 7, kita boleh guna kalium dikromat 6. K2 Cr2O7 adalah kalium dikromat 6 berasid. Ada H+ kat sini, maksudnya ion hidrogen ni daripada asid. Asid tu membantu tindak balas tu berlaku dengan lebih cepat lah. Okay, so alkina mengalami tindak balas pengoksidaan, so dia akan dapat sebatian diol. Di itu, Di itu bermaksud dua lah. Ada dua ol tu daripada kumpulan OH, kumpulan hidroksil. Alkohol kan, alkohol dia punya kumpulan berfungsi adalah kumpulan hidroksil. So diol bermaksud dia ada dua kumpulan hidroksil kat sini. Okay, yang daripada mana datangnya OH ni? Daripada sinilah, ejen pengoksidaan. Okay, dan tindak macam biasa ikatan ganda dua akan jadi ikatan tunggal, ada dua tempat kosong, so dia masuk langsung oksigen. Okay, seterusnya saya cepat sebab kita dah belajar sebelum ni. Yang ni memang kalium manganat 7 ni memang warna dia ungu seperti warna yang saya gunakan ni. Memang warna dia purple, ungu. Kemudian bila kita tambahkan dalam alkina, kita boleh nampak perubahan dia, pemerhatian dia di mana warna ungu kalium manganat akan menjadi tidak berwarna. Dia bertukar menjadi tidak berwarna. Dan kalau kita guna kalium dikromat pula, kalium dikromat 6, dia memang warna orange, warna jingga ni, macam warna kulit limau mandarin tu. Tetapi bila kita tindak balaskan dengan alkina, dia akan bertukar menjadi warna hijau. Seperti yang dalam slide ni. Okay, so kita dah lihat dua tindak balas penambahan iaitu penghidrogenan dan pengoksidaan bagi alkina. Seterusnya, kita patah balik kepada alkana. Alkana ni dia mengalami tindak balas penukar gantian sebab dia dah tepu. Ikatannya dah penuh, so dia tak boleh tambah. So dia hanya boleh tukar ganti. Tukar ganti, tindak balas penukar gantian. Kita gunakan klorin, tapi syarat dia mesti ada cahaya ultraviolet atau UV light. Kemudian apa yang berlaku, dia tukar diganti dia. Hidrogen tu akan ditukar digantikan dengan klorin. Selagi ada klorin,
dan selagi ada UV light nanti dia akan tukar ganti semua ni. Sehinggalah akhirnya semua hidrogen tu akan ditukar digantikan dengan klorin. Okay, kat sini awak boleh gunakan dakwat warna kuning kehijauan sebab nak kaitkan dengan warna gas klorin. Pelajaran tingkatan 4, gas klorin berwarna kuning kehijauan, greenish yellow. Kalau tak ada pen dakwat kuning kehijauan, awak kreatif lah sikit awak guna. Kalau anak panah ni separuh awak guna warna kuning, separuh guna warna hijau. Sama juga dengan perkataan penukar gantian ni, separuh guna dakwat warna kuning, separuh warna hijau. Sebab kita nak kaitkan, memang gas klorin tu warnanya kuning kehijauan dan mesti ada ultraviolet. Dan kamu kena ingatlah, selagi ada klorin dan ultraviolet, dia akan nanti akhirnya digantikan semua ni, tukar semua hidrogen kepada klorin. Okey. Seterusnya ni kita dah belajar, jadi saya pergi dengan cepat. Tindak balas penambahan yang ketiga bagi alkina adalah tindak balas penghalogenan daripada perkataan halogen, kumpulan 17. Biasanya kita gunakan sama ada klorin ataupun bromin lah. Biasanya dua ni lah. So saya gunakan dua warna yang berbeza kat sini sebab kalau kita guna klorin tadi kita dah bincang dia warna kuning hijauan. Tapi kalau kita guna air bromin pun sama, pelajaran tingkatan 4, dia warna perang, brown. Kalau bahasa Melayu kita kata coklat, tapi istilah coklat tu tak boleh digunakan dalam kimia. Kita guna istilah perang, brown. Jadi salah satulah boleh guna klorin atau boleh air klorin ataupun air bromin. So dia macam biasa tadi, ikatan ganda dua akan jadi ikatan tunggal. Maka ada dua ikatan yang kosong akan diisi oleh klorin ataupun bromin. Kalau guna klorin kita dapat macam inilah tadi, digantikan. Tapi kamu kena ingat klorin dan bromin tu mestilah diletakkan pada karbon yang bersebelahan. Tak boleh pada karbon yang sama. Tak boleh dua-dua bromin kat karbon yang sama. Dia mesti karbon yang bersebelahan. Okey? Di mana terletaknya ikatan ganda dua tadi. Jadi kalau guna klorin dapat macam ni, kalau guna bromin dapat beginilah. Kamu tengok slide ni. Okey? Jadi kena ingat, ini warna-warna ni memang warna dia lah. Klorin kuning kehijauan, bromin warna perang. Okey. Terusnya kita tengok pemerhatian. Ada pemerhatiannya, kalau kita biasanya kita guna dalam exam, dia biasa guna air bromin lah. Kalau kita guna air bromin, perhatian yang kita nampak, warna perang air bromin akan menjadi tidak berwarna. Macam tadi, warna ungu kalium manganat menjadi tidak berwarna. Bila jawab exam, awak jangan kata menjadi tidak berwarna je tau. Nanti jawapan kamu tu tak dapat markah. Kamu kena nyatakan warna asal dia apa dan warna akhirnya apa. Macam ni, warna ungu kalium manganat menjadi tidak berwarna. Kalau air bromin, warna perang air bromin menjadi tidak berwarna. Okey. Ini adalah yang keberapa? 1, 2, 3. 3 tindak balas penambahan yang ketiga. Dia ada 5 kan. Okey. Kemudian yang ni yang ketiga tadi. Sebenarnya ni juga tindak balas penambahan ni. Cuma dalam buku teks diasingkan. Ni dipanggil pempolimeran penambahan. Kalau kita ingat bab 4, bab 4 kita dah belajar tentang polimer. Tindak balas pempolimeran ada dua, pempolimeran penambahan dan pempolimeran kondensasi. Dalam kes ni adalah pempolimeran penambahan di mana kalau kita guna etina ni, ni kalau satu kita panggil monomer. Tapi kalau kita ada banyak molekul etina ni beratus-ratus, kita sambungkan dia melalui tindak balas pempolimeran, maka jadilah dia polimer. Jadi etina ni yang banyak ditindak balaskan mestilah pada suhu, dipanaskan pada suhu 300 darjah Celsius dan dikenakan tekanan yang tinggi iaitu 1200 atm, maka monomer etina ni akan bertukar menjadi polimer politina. Politina. So kita buatkan square bracket ni dan N. N ni integer lah, besar lah, beratus-ratus. Sebab itu dia dipanggil polimer tu apa dia? Rantai panjang, molekul rantai panjang. Okey. Okey, kalau tadi klorin memang ada warna kuning hijauan, bromin pun warna perang, tapi polimer ni jangan salah faham, dia tidak berwarna,
Yang ni saya saja je guna warna hijau. Kamu boleh guna warna apa saja yang kamu suka. Tapi kenapa apa rasional saya guna warna hijau ni? Sebab saya nak kaitkan dengan banjaran gunung yang panjang, yang ada banyak tumbuh-tumbuhan kan, kita nampak hijauan. Jadi itulah rasional saya. Tapi kamu boleh guna apa saja warna yang kamu nak lah. Tapi kita kekalkanlah karbon tadi hitam, hidrogen tadi biru. Okey, ini tindak balas pempolimeran. Okey, jangan confuse ni, warna perak ibromine tadi merujuk kat sini. Okay. Terusnya tindak balas penambahan yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Okay, yang ni dia panggil pempolimeran tapi sebenarnya penambahan juga. Yang keempat, kita tambah hidrogen halida. Okay, daripada nama kita boleh ramalkan lah, hidrogen lah. Halida ni daripada halogen. So biasanya dua hidrogen halida yang digunakan adalah sama ada hidrogen bromida atau hidrogen klorida. Tapi jangan salah faham, hidrogen bromida dan hidrogen klorida ni tak ada warna dia tidak berwarna. Cuma saya nak kaitkan warna ibromine dengan klorin tadi, warna perang dan warna kuning hijauan. Tapi realitinya dia tidak berwarna. Okey. So kita tambah hidrogen halida seperti yang sebelum ini, ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal, ada dua ikatan kosong, maka satu ikatan dimasuki atau dipenuhi oleh hidrogen dan satu lagi klorin. Okey, so kita dapatlah di sini. Contohnya kalau kat sini kloro, sebab ni daripada klorin, kloroetana, add sebab karbon dia dua, kloroetana, nama sebahagian ini. Okey, so ini adalah hidrogen, tindak balas hidrogen halida. Okay, sebab kita dah lihat sebelum ni, sebab tu saya laju. Kemudian yang kelima, tindak balas penghidratan daripada perkataan hidro. Hidro tu maksudnya air. So penghidratan kita tambah air. Syarat-syarat dia kita tambahkan asid fosforik pekat ni sebagai mangkin H3PO4 asid fosforik, dipanaskan pada suhu 300 darjah Celsius dan tekanan 60 atm. So seperti yang sebelum-sebelum ni juga, ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal, ada dua ikatan kosong, jadi molekul lain ni akan terpecah. So H masuk satu dan kat sini molekul OH pula masuk. So hasilnya kita akan dapat alkohol. Kalau etina kita akan dapat etanol. Kalau kita guna propina kita dapat propanol. Kalau kita guna butina kita dapat butanol. Jadi ini adalah tindak balas penghidratan. Jadi inilah kita dah cover semua tindak balas penambahan ataupun semua sifat kimia bagi alkina dan juga alkana. So untuk hari ini kita sambung, kita lihat pula tindak balas kimia bagi alkohol dan asid karboksilik. Okey. Kalau alkina tadi mengalami tindak balas penghidratan tambah air, dia menjadi alkohol. Dan kita boleh tukar semula alkohol ni untuk menjadi semula alkina melalui tindak balas yang dipanggil pendihidratan. D itu maksudnya singkir, singkirkan air. So alkohol bila kita singkirkan air, ni HOH ni disingkirkan air, dia akan bertukar semula menjadi alkina. Saya guna kat sini warna biru lah sebab saya nak kaitkan air. Selalunya kan dia orang bila lukisan dilambangkan dia guna warna biru kan air tu. Yang tadi penghidratan ni saya guna warna merah sebab minggu lepas saya dah cerita kan, kita nak kaitkan kalau orang tu minum alkohol yang banyak, dia mabuk dan dia memandu, dia akan boleh menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya kan. Bila berlaku kemalangan jalan raya, bila berlaku kecederaan, berdarah lah. Itu saja tapi dia realitinya dia tidak berwarna lah So pendihidratan jadi alkohol, kita singkirkan molekul air, so alkohol akan bertukar menjadi alkina. Tindak balas pendihidratan. Di sini ni selalu ni memang selalu keluar ni soalan ni, pendihidratan ni. Yang penting yang selalu keluar kat sini adalah dia punya gambar raja susunan radas. Gambar raja susunan radas minggu lepas saya dah beritahu, kalau tak silap saya muka surat 93 kot. 93
buku teks kamu, ya 93 ada rajah 2.14 menunjukkan susunan radas proses pendihidratan. So gambar radas tu sangat penting. Tolong kamu mesti boleh lukislah susunan radas tu. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana nak hasilkan alkohol, etanol contohnya. Etanol ni lah yang terdapat dalam minuman keras. Awak kena ingat bukan semua alkohol boleh digunakan dalam ubatan makanan lah ataupun ubat-ubatan. Yang boleh digunakan adalah alkohol etanol lah. Tapi kalau propanol dan butanol tu semua beracun tak boleh. So untuk menghasilkan alkohol boleh juga kita lakukan proses penapaian glukosa. Ini biasa sebenarnya kita pun biasa buat ni. Kalau mak kita ke buat tapai kan, tapai pulut ke tapai ubi ke, sebenarnya ada terhasil tu glukosa, cuma dia punya peratus ada terhasil alkohol, tapi peratus alkohol ni sangat rendah lah. Contohnya kalau dalam air tapai tu ada alkohol, cuma peratusnya rendah. Jadi bila kita lakukan proses penapaian ke atas glukosa ni kita boleh dapat sama ada daripada bijirin seperti pulut, beras. Kalau orang Jepun dia buat minuman keras dia, saya pun tak ingat sake ke nama dia tu sebutannya pun saya tak tahu yang betul. Tu dia tapaikan beras dia lah. Jadi ataupun buah-buahan kan, macam wine tu, red wine tu dia tapaikan buah anggur. So dapatlah alkohol, etanol. Okey, proses penapaian lah dapat alkohol. Ataupun tadi kalau dalam makmal ataupun dalam industri, alkohol biasanya dihasilkan melalui tindak balas penghidratan alkina. Yang proses penapaian ni biasanya untuk alkohol yang digunakan dalam untuk pembuatan makanan ataupun ubat-ubatan. Okey, so itu dia penapaian. Seterusnya alkohol juga sama seperti alkina boleh mengalami tindak balas pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan di mana alkohol akan dioksidakan kepada asid karboksilik. Atau kalau kita guna etanol akan dioksidakan kepada asid etanoik. Kalau guna propanol akan dioksidakan kepada asid propanoik. Okay. Kalau guna metanol akan dioksidakan kepada asid metanoik. Okay. Namanya tindak balas pengoksidaan. So kalau tindak balas pengoksidaan sama macam alkina tadi. Kita kena tambah ejen pengoksidaan. Ada dua ejen pengoksidaan yang biasa kita gunakan. Sebenarnya ada banyak tapi dua ni yang sering digunakan. Iaitu sama ada kalium manganat 7 berasid atau boleh juga kita gunakan kalium dikromat 6 berasid. Kalium manganat 7 memang warnanya ungu ataupun bahasa Inggerisnya purple. Kalium dikromat 6 memang warnanya orange ataupun jingga. Dan di sini juga melibatkan pemerhatian. Kita boleh nampak nanti kalau guna kalium manganat 7 kita akan nampak perubahan daripada warna ungu menjadi tidak berwarna. Kalium manganat 7 yang berwarna ungu tu nanti akan menjadi tidak berwarna. Atau kalau kita guna kalium dikromat 6 berasid, kalau asalnya warna orange, dia akan bertukar menjadi warna hijau. Okay, so alkohol dioksidakan kepada asid karboksilik. Contoh etanol dioksidakan kepada asid etanoik. Okay, dan kat sini saya tak lukiskan pula yang dalam peta minda ni. Alkohol juga mengalami tindak balas pembakaran. Pembakaran sama seperti alkina dan alkana tadi. Alkohol juga terbakar dalam oksigen berlebihan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sebenarnya di beberapa negara, contohnya di Brazil, mereka menggunakan alkohol sebagai sumber untuk menggantikan petrol ataupun diesel bagi kenderaan mereka. Dan sebenarnya pembakaran alkohol ni lebih bagus untuk alam sekitar sebab dia tidak mengeluarkan bahan pencemar yang banyak lah seperti mana kalau kita gunakan petrol ataupun diesel.
Kalau yang pernah saya baca di Brazil, mereka akan tapaikan, buat penapaian ke atas tebu untuk menghasilkan alkohol, dan kemudian dia tambah sikitlah bahan-bahan yang lain dan digunakan untuk sebagai sumber tenaga untuk kenderaan mereka, menggantikan petrol dan diesel. Okey. So, inilah dia pengoksidaan. Alkohol mengalami tindak balas pengoksidaan menghasilkan asid karboksilik. Okey. Kemudian kita lihat pula yang ni kena faham betul-betul. Alkohol, kita tengok arrow tadi, alkohol dan asid karboksilik bila kita campurkan, kita tindak balaskan dua-dua ni, alkohol dengan asid karboksilik, kita akan dapat ester. Nama tindak balas ini adalah tindak balas pengesteran. Saya ulang, tindak balas pengesteran adalah tindak balas antara alkohol dengan asid karboksilik. Okey, dan ditambahkan asid sulfurik pekat sebagai mangkin dan kita kena panaskan. Jadi kalau kat sini, kita contohnya kat sini etanol kan, dan asid karboksiliknya adalah asid etanoik. Kita campurkan, kita akan dapat ester. Nama ester ni adalah etil. Etil tu berasal daripada etanol, etil etanoat. Etanoat tu berasal daripada asid etanoik. Tapi bila dia jadi ester, kita singkirkan perkataan asid dan kita ubah etanoik menjadi etanoat. So, nama ester ini adalah etil etanoat. Ester nanti saya akan terangkan selepas tajuk ni nanti Sebab ester ni dia adalah agak complicated sikit berbanding dengan studi homolog yang lain. Cuma kat sini kamu perlu tahu alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik menghasilkan ester. Nama tindak balas pengesteran. Okey. Menggunakan mangkin asid sulfurik pekat sebagai mangkin lah, asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Okey, dan nama dia gabungan lah, nama ester ni gabungan daripada alkohol dan juga asid karboksilik. Misalnya kalau etanol dengan asid etanoik, kita akan dapat ester etil etanoat. Kalau saya guna kat sini propanol dengan asid metanoik, so saya akan dapat ester propil metanoat. Gitu dah. Nanti kita lihatlah dalam bab bila kita sampai bahagian ester nanti subtopik ester. Okey. Terusnya, ini kita dah masuk, kita akan lihat pula sifat kimia bagi asid etanoik. Ini kita boleh kaitkan dengan pelajaran tingkatan 4 tentang asid. Okey, kita tahu asid boleh bertindak balas dengan alkali. Nama tindak balas tu penetralan, alkali ataupun base. Contoh kat sini saya guna natrium hidroksida. So asid etanoik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan, kita tahu kan dalam tindak balas penetralan kita dapat apa kalau tindak balas penetralan? Hasil dia apa? Asid dengan alkali bertindak balas menghasilkan apa? Garam dan air. Garam dan air kan? Jadi kat sini kalau kita guna asid etanoik, kita tindak balaskan dengan natrium hidroksida, so kita akan dapat garam ni yang dipanggil natrium etanoat. Natrium daripada natrium hidroksida, etanoat ni tadi daripada asid etanoik. Dan juga hasil sampingan dia ada air lah, dapat garam dan air. Saya tak buat kat sini, saya tulis kat sini saja, garam dan air. Kamu kena ingatlah, air ni adalah hasil sampingan dia. Okey, di sini saya gunakan warna kelabu lah, warna kelabu sebab saya nak kaitkan dengan sebenarnya natrium hidroksida dia tak berwarna tau. Kalau pekerjaan natrium hidroksida dia warna putih lah. Kalau natrium tu, natrium logam natrium tingkatan 4 kan, jadual berkala unsur kumpulan 1, logam, semua logam warna kelabu kan, kecuali kuprum dan emas. Logam-logam yang lain semua warna kelabu. Saya nak kaitkan dengan warna kelabu ni lah. Tapi sebenarnya dia tidak berwarna. Okey. So kita tengok kat sini. Yang ni kita kekalkan. CHH sama. CHH ni. Kemudian C. Oksigen ni ada. Oksigen yang terikat dengan ikatan ganda 2 masih kekal. Kemudian kat bawah ni OH ni. H tu telah disingkirkan. Kita tambahkan kat sini. Natrium gantikan dia. Natrium menggantikan H.
So sebab itu dapat garam natrium etanuat dan H yang disingkirkan tu akan bergabung dengan OH daripada natrium hidroksida tu untuk dapat air. Ini dia. So asid etanoik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan garam dan air. Kalau contoh kat sini, asid etanoik kat sini, kita akan dapat garamnya adalah natrium etanoat. Okey, itu yang pertama. Seterusnya tindak balas ataupun sifat kimia bagi asid karboksilik. Di sini contohnya asid etanoik adalah, ini pun sama ni bab tingkatan 4. Asid bertindak balas dengan logam. Dia mestilah logam yang reaktif lah. Contoh logam magnesium yang reaktif. Tak nak yang tak reaktif, yang reaktif. So kita akan dapat kalau kamu ingat tingkatan 4, asid bertindak balas dengan logam menghasilkan garam dan hidrogen. Okey, contoh logam yang saya guna magnesium. So kita akan dapat garam. Siapa boleh beri nama, apa nama garam tu? Kalau dalam kes ni, magnesium bertindak balas dengan asid etanoik, apa nama garam tu? Siapa nak cuba? Boleh tengok contoh kat atas tadi. Magnesium etanoik. Magnesium etanoat. Etanoat. Bukan etanoik, etanoat. Oik tu tukar jadi oat. O-I-K tukar jadi O-A-T. Good. Okay, so kita akan dapat garam. Ini contoh garamnya. Sama tadi CH3 yang ni kita kekalkan CH3C. Ikatan ganda 2 dengan O ni kita kekalkan. O masih ada tapi H tu telah disingkirkan, digantikan dengan magnesium. Dan kita akan dapat H ni tadi, dia akan membentuk hidrogen lah. Hidrogen gas. Okey, sama. Yang ni saya guna warna kelabu. Warna kelabu sebab kita tahu semua logam warna kelabu kecuali kuprum dan emas. Apa warna kuprum? Copper apa warna kuprum? Tapi ingat. Dia tempat. Warna copper, warna kuprum. Siapa ingat warna kuprum? Pepejal kuprum, logam kuprum. Apa warna dia? Biru terang ke? Kuprum ni kamu kena hati-hati sebab kuprum, saya tanya logam kuprum. Dia ada larutan kuprum sulfat, larutan kuprum nitrat, larutan kuprum klorida. Ataupun pepejal kuprum 2 karbonat dengan pepejal kuprum 2 oksida. Sekarang kuprum saja apa warna dia? Kita ingat ni naik nanti lepas bersemuka nanti. Ada exam tau. Waraan mata. Apa dia? Apa warna kuprum saja? Perang kan? Betul, perang. Okey, saya ulang balik tau. Kuprum, logam kuprum, pepejal kuprum, warna perang. Tapi kalau larutan kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat, dia warna biru. Larutan kuprum 2 klorida tu dia biru agak kehijauan sikit. Kemudian kalau pepejal kuprum 2 karbonat, dia warna hijau. Manakala pepejal kuprum 2 oksida pula berwarna hitam. So kuprum ni istimewa. Kamu kena ingat warna-warna dia ni. Perang, biru, hijau, hitam. Saya nak ingatkan kamu nanti bila kita bersemuka tak lama lagi, InsyaAllah lepas tu seminggu lepas tu dah puasa. Lepas tu dah cuti raya. Sebaik saja naik daripada cuti raya, kamu ada peperiksaan selaras negeri Melaka pertengahan tahun. Dan juga peperiksaan amali dibuat sekali peperiksaan amali. Macam tu. Kena bersedialah nanti Jadi kena buat ulang kaji ni. Sebab tu saya dah bagi pada kamu. Ingat tak yang awak datang rumah saya ambil tu? Saya dah bagi tu nota. Nota semua bab tingkatan 4. Tolong baca balik. Banyak awak dah lupa tu. Sebab soalan nanti akan keluar semua tajuk tingkatan 4 dan tajuk sebatan karbon ni, tajuk polimer dan tajuk kimia consumer tu. Akan keluar. Ikut format sebenar
SPM yang baru, KSSM. Okay. Jadi saya ulang balik, kita balik pada kita punya pelajaran hari ni. Asid ethanoik bertindak balas dengan logam yang reaktif seperti magnesium. Kalau tak nak guna magnesium boleh guna zinc, logam yang reaktif. Okey, dapat garam dan gas hidrogen. Samalah dalam bab asid yang kita belajar sebelum ni. Asid bertindak balas dengan logam yang reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Dan contoh ni, magnesium memang warna kelabu, sebab tu saya guna dakwat warna kelabu lah kat sini. Okey, so dah berapa tindak balas bagi asid ni? Peneutralan dengan logam reaktif, kemudian penesteran. Seterusnya, asid juga boleh bertindak balas dengan karbonat logam. Contoh kuprum karbonat yang cikgu sebut tadi. Kuprum karbonat dia warna hijau, sebab tu saya guna warna hijau kat sini. Ni memang warna dia lah, warna kuprum karbonat ni. Warna hijau Sebab tu saya gunakan dakwat hijau. Saya guna contoh kuprum karbonat. So, asid bertindak balas dengan karbonat logam. Tapi tak semestinya kuprum karbonat. Dia boleh bertindak balas dengan apa-apa karbonat logam. Kalsium karbonat boleh, natrium karbonat ke, magnesium karbonat ke, semua boleh lah. Okey, jadi asid ethanoik bertindak balas dengan karbonat logam. Contohnya kuprum karbonat. Dapat, ni pelajaran tingkatan 4, ingat balik, asid dengan karbonat logam, kita akan dapat garam, gas karbon dioksida dan air. Okey, garam, gas karbon dioksida dan air. So kalau dalam kes ini, asid ethanoik bertindak balas dengan kuprum 2 karbonat, kita akan dapat garam yang bernama kuprum 2 ethanoat. Kuprum daripada kuprum karbonat lah. Ethanoat tadi daripada asid ethanoik. Bila bertindak balas, oik tu semua tukar jadi OAT. Dia sebenarnya dah masuk dalam siri homolog ester ni. Dia nama dia OAT, dia adalah dalam siri homolog ester. Okey. So, inilah dia tindak balas bagi asid karboksilik. Di mana saya ulang semula, asid karboksilik boleh mengalami tindak balas peneutralan dengan alkali atau base. Dan boleh bertindak balas dengan logam yang reaktif. Dan yang ketiga, boleh bertindak balas dengan karbonat logam. Kalau dalam tindak balas peneutralan, dapat garam dan air. Apabila asid ethanoik bertindak balas dengan logam reaktif pula, dapat garam dan hidrogen. Dan apabila asid ethanoik atau asid karboksilik bertindak balas dengan karbonat logam, kita akan dapat garam, gas karbon dioksida dan air. Selain daripada itu, yang penting, asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol menghasilkan ester. Nama tindak balas pengesteran. So inilah dia sifat kimia siri homolog atau persebatan karbon yang kamu perlu tahu. Kalau dalam buku teks kamu kena selak banyak helaian muka surat, tapi yang ni cikgu dah bantu kamu, saya dah ringkaskan hanya di atas sekeping kertas. Okey? Dan cikgu nak ingatkan jangan berlaku salah faham. Bagi bahan kimia yang ada warna, saya gunakan warna sebenar. Misalnya kalium manganat 7 warna ungu, kalium dikromat 6 warna orange, apa lagi yang ada warna? Kuprum 2 karbonat warna hijau, klorin kuning kehijauan, bromin warna perang. So saya gunakan warna sebenar. Tapi bagi bahan kimia yang tidak berwarna, kita hanya ambil warna sebagai warna pelambangan saja. Kenapa saya guna warna? Sebab kajian telah membuktikan warna memainkan peranan untuk membantu ingatan. Dia akan meningkatkan daya ingatan kita. Selain dia nampak lebih menarik lah. Okay. Saya dah share dengan kamu PowerPoint kan. Kalau awak tengok macam ni nampak macam berserabut. Tapi bila PowerPoint tu awak boleh klik satu-satu dia satu-satu. Dan dalam modul kamu pun saya dah berikan ni dalam bentuk inilah tak berwarna, tapi ada satu muka surat tu yang saya kosongkan, saya nak awak salin semula menggunakan warna. Sebab kalau awak photostat saja kamu tak ingat sebenarnya. Kalau kamu buat baru kamu akan ingat. Kamu boleh ingat kalau kamu buatlah, kalau tak buat memang susah kita nak ingat. Dan soalan ikut warna yang diberikan cikgu. Ikut warna yang cikgu punya ni ikut warna. Kecuali yang tak ada warna tu awak boleh gunalah warna apa yang awak suka. Tapi better awak ikut je lah yang saya guna ni.
Okay. Dan dalam SPM yang selalu keluar ni, yang saya panggil tulang belakang ni, yang ni, yang tegak lurusnya, ini selalu keluar. Ini yang dipanggil tulang belakang, saya gelar tulang belakang lah. Ini yang soalan yang kerap keluar. Dia kerap tanya apa nama proses alkina bertukar menjadi alkana, kemudian alkina menjadi alkohol, alkohol menjadi alkina. Dalam tidak balas penhidratan ni memang dia punya, saya kata apa tadi, susunan radas sangat penting. Susunan radas tu kena tahu. Sorry, ni bahasa Inggeris punya versi. Ada 2 versi kat situ. Okey, jadi kamu kena ingatlah ni, ini selalu keluar. Dan pernah satu tahun, saya tak ingat, 2010 rasanya, dalam kertas, tapi itu format lama lah, kertas 1 keluar, kertas 2 keluar, kertas 3 keluar. Membawa markah hampir 40 markah. So kalau skor 40 tu, dah senang-senang dah dapat, boleh dapat C tu lebih kurang. Jadi, ini, jadi kamu kena ni lah, kena salin semula. Dan untuk mengukuhkan pemahaman kamu dan ingatan kamu, kamu kena buatlah latihan yang saya beri dalam modul tu, terutamanya untuk menulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Ada apa-apa soalan sebelum saya masuk Telegram sekejap? Ada apa-apa soalan tak? Tolong ni awak lengkapkan yang mana saya tunjuk dalam Telegram tadi. Yang dalam Telegram tadi tolong lengkapkan apa yang saya dah senaraikan kat situ. Tolong buka kamera awak, saya nak screenshot sebab sepatutnya saya ada meeting ni. Saya nak beritahu yang memang saya ada kelas dengan kamu. Buka kamera, saya nak print screen, screenshot tak, nak print screen bukti kehadiran awak. Saya ada kelas dengan kamu. Tengok, dah lama tak tengok muka-muka handsome semua ni, mana? Cikgu apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Alhamdulillah, batuk sikit. Mana ni, yang lain tak buka ni? Sekejap, saya masuk sekejap ya. Sekejap. Ada lagi, tengok mana. Tadi tak nampak gambar Izafi. Okey, sekejap saya print sikit lagi. Cepat. Jangan tutup kamera. Sekejap. Tadi ada yang tak masuk ni. Alif, diam mana. Okey. Okey so sekejap masuk dalam ni. Saya ni sekejap masuk dalam tele. Saya tunjuk rambut je dah. Kita masuk dalam tele. Kita apa? Discuss sekejap dalam tele. Saya stop kat sini Okay, thank you. Okay. Boleh left dah.